Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sehat-sehat belaka untuk belajar sains pada minggu ini. Murid-murid sila bersedia dengan buku teks, buku nota sains dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini teacher nak terangkan tajuknya kecil aja tapi ada satu projek yang teacher nak kamu buat di hujung video teacher nanti teacher explain. Okey, rujuk buku teks muka surat 143. Okey, 143. Okey, teacher nak kamu tengok ya. Rujuk buku teks, kita baca sama-sama. Ini adalah bekalan makanan dalam tin untuk makcik sekeluarga. Terima kasih Encik. Kalau kamu tengok gambar tu, itu ada kelihatan dua orang di dalam sampan. Ia menghulurkan bekalan ataupun bantuan makanan kepada makcik tu. Makcik ni teacher rasa mangsa banjir lah ya sebab nampak ada air kan. Okey, makanan yang telah ditinkan. Ini kepentingannya, pentingnya teknologi pengawitan makanan kerana makanan yang dalam tin ni ataupun di botol ya boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir. Sebab kadang-kadang untuk sampai bantuan tu mengambil masa yang agak lama. Jadi kita memerlukan makanan yang tahan lama untuk nak sampaikan makanan pada mangsa tu mungkin mengambil masa yang lama. Jadi kita perlu makanan yang tahan lama. Okey, tahan lama dan mudah disimpan. Sebab kalau banjir mungkinlah peti aisnya pun rosak, tak ada bekalan elektrik. Jadi kita memerlukan makanan yang tahan lama. Okey? Okey. Yang kedua, kamu salin ni, ini dalam buku teks ada muka surat 143. Okey. Yang kedua, sebuah pasar raya di London. Sebuah pasar raya di London ni cerita bukan kat Malaysia, kat London. Okey, ini mungkinlah teacher rasa ni pelajar Malaysia lah dekat London ni. Dia kata nak masak rendang untuk makan malam ni. Nasi baik ada dijual di sini. Teacher suka nak cerita kat kamu. Sekarang ni mudah untuk kita dapat makanan daripada Malaysia sekiranya kita duduk di luar negara. Bukannya rendang aja. Nak dapat kopok leko beku pun ada frozen di sana. Jadi kamu jangan risaulah kalau duduk dekat luar negara, teacher tak boleh makan nasi lah. No, ada. Ada di sana. Walaupun ia bukannya makanan ruji di luar negara, tapi mudah untuk kita dapat. Okey? Kerana makanan ni dah dieksport. Dieksport tu dah dijual lah. Malaysia dah eksport makanan ke luar negara. Begitu juga kita ni di Malaysia. Kita boleh makan makanan luar negara di Malaysia. Okey? Jadi itulah teacher cakap, makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Maksud kamu pun boleh menikmati makanan yang luar negara tu. Ada kat Malaysia ni kan? Dan biasanya di dalam paket yang senang disimpan, senang kita nak proses, senang nak bawa. Sebab dia mengambil masa lama untuk sampai ke Malaysia, sama juga makanan ke Malaysia mengambil masa untuk sampai ke luar negara. Jadi pembungkusannya perlulah yang selamat untuk tempoh yang lama. Okey? Yang ketiga, ni pakcik ni kenapa ni? Perniagaan kita sudah semakin maju. Ya, bakal menembusi pasaran Eropah. Apa agaknya pakcik dua orang ni menjual ni? Keropok leko. Nampak tak? Keropok leko Terengganu. Baru je teacher cakap tadi, ada keropok leko frozen dekat luar negara. Inilah. Teknologi pengawitan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Kalau berdasarkan perniagaan pakcik ni, keropok leko sekarang ni ada pembungkusan vacuum. Kita keluarkan udara daripada pembungkusan keropok leko tu. Itu salah satu cara kan, pembungkusan vacuum, kemudian di frozen kan. Frozen tu maksudnya penyejuk bekuan. Jadi ada dua kaedah pengawitan yang digunakan. Okey, yang ketiga kamu tengok ya.
Ni apa? Jam durian tu. Nampak tak? Jam durian dimakan dengan roti. Ini adalah jam durian yang mak saya buat. Mak saya dah awet sejak musim durian yang lepas. Durian ni dia buahan yang bermusim. Bukannya sepanjang tahun ada. Sama juga rambutan, mangga. Itu makanan buahan bermusim. Tapi kita boleh nikmati di luar musim dia apabila kita melakukan pengawetan. Itu pentingnya kita tahu kaedah pengawetan makanan. Kalau teacher dulu, mak teacher selalu buat jam mangga dengan jam dia yang pelik sikit dia suka buat rambutan. Sebab tu bermusim. Durian sayang pula nak buat jam kan. Makan terus habis. Tak sempat nak simpan pun. Sebab tak ada yang ada ladang ke ada kebun durian. Mungkin dia ada lambakan buah. Jadi kalau kita tak awetkan dia, nanti dia rosak, membazir kan. Jadi kita gunalah kaedah-kaedah pengawetan yang kita tahu tu. Untuk membolehkan ia dinikmati sepanjang tahun. Yang keempat, dia kata sedapnya. Tahan lama tak? Saya nak beli banyak. Apa yang dia nak beli tu ya? Teacher tak nampak. Okey. Jangan risau. Makanan yang dijual di sini semuanya telah diawet. Teacher nampak macam roti canai ke apa. Delicious convenience. Okey. Jadi makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Jadi itulah fungsinya pengawetan makanan. Awak ingat ya, pertama kita nak mencegah, bukan nak mengelakkan pembaziran dan supaya kita boleh menikmatinya di luar musim. Kemudian sekiranya kamu duduk di luar negara, kamu boleh menikmati makanan Malaysia di luar negara. Begitu juga kita di Malaysia boleh menikmati makanan luar negara di Malaysia. Itulah dia punya kepentingan teknologi pengawetan makanan. Dan ini merupakan tajuk terakhir pengawetan makanan. Bila tajuk terakhir, teacher tak tahu teacher akan buat projek untuk pengawetan makanan. Kamu boleh pilih apa kaedah pengawetan yang kamu nak guna. Teacher explain dulu, nanti baru teacher tunjuk cara nak buat satu-satu ni. Teacher nak pertama kamu buat video. Kalau boleh, seboleh-bolehnya teacher nak video. Tapi tak lamalah video, cara buat je. Janganlah maksudnya benda-benda yang tak penting macam potong-potong tu tak payah kamu video. Kalau kamu tunjuk yang dah siap potong lah. Okey, teacher nak kamu video kamu bercakap lah. Terangkan bahan-bahannya, apa yang kamu buat langkah demi langkah. Okey. Teacher nak video tu tak payah lama, dalam 10 minit pun cantik lah. Okey. Dan kedua, kalau cakap teacher, saya tak boleh lah buat video, saya tak pandai, tak ada nak rekod. Gambar pun boleh, tapi teacher prefer video. Okey, teacher cakap, gambar pun boleh hantar, gambar step by step, tapi kamu kena compile cantik lah. Gambar tu teacher rasa kamu pandai lah edit, susun cantik, bahannya apa, tunjuk gambar bahan, tunjuk step by step. Dan hasilnya kemudian tak apa. Teacher nak cara buat dulu, hasil nanti kita akan bincang macam mana awak nak bentangkan. Jangan kamu makan lah, lambat lah teacher nak present, kita makan dululah. Tinggal sikit pun tak apa. Kita nak present nanti, kita fikirkan sama ada nak buat Telegram voice chat ke, kita nak WhatsApp call ke, Google Meet ke, kita fikirkan. Nanti kamu bagi cadangan dengan teacher. Itu present benda yang dah jadi, maksudnya selepas 10 hari, selepas 2 minggu ke, baru kita present. Yang ni cara buat. Teacher nak video cara buat. Okey, pertama kamu boleh pilih sama ada nak buat jam. Ni cara-cara membuat jam buah. Kamu boleh pilih. Kalau kamu ada cara sendiri, boleh buat cara sendiri. Tak semesti guna cara teacher. Ini teacher bagi contoh saja. Ini teacher tunjuk contoh sebiji nanas. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 142, ada caranya. Tapi kat sini teacher ringkaskan. Sebiji nanas boleh diganti dengan buah lain. Apa-apa buah je yang difikirkan boleh buat jam. Okey, yang logik untuk buat jam. Teacher cakap yang logik buat jam. Tapi kalau mudah dapat nanas, apa kat? Why not? Gunalah nanas. Okey, sebiji nanas, 250 gram gula.
250 gram gula. Kalau kamu tak pasti 250 gram gula macam mana, kamu boleh rujuk tanya mak kamu. Mak kamu biasa buat kuih, dia tahu. Dan 2 cawan air. Ingat ya, ini bukannya jam nenas yang komersial yang ada di pasar raya. Ini adalah cara yang paling basic. Guna 3 bahan. Basic saja. Okey. Pertama, kupas nenas. Kupas nenas tu kupas kulit dia lah. Dan bersihkan. Dah bersihkan, potong kecil-kecil. Okey. Dah bersihkan tu, kamu potong kecil-kecil, letak toast lah, bagi air dia turun sikit. Kemudian kisar nanas tadi sehingga hancur. Ini penting, kena hancur. Dah hancur, kamu masuk dia dalam periuk. Letak nanas tu dalam periuk. Letak gula, kemudian baru buka api. Lepas tu kacau, jangan tinggal kacau nanas tu. Lepas tu macam mana nak tengok dia pekat. Kamu boleh nampak warna dia bertukar. Dia dah blub bagi lama sikit, agak kering. Ingat ya, kalau lagi kering, lagi tahan lama. Tapi jangan kering sangat. Sebab jam ni kalau basah, dia jadi tak tahan lama. Sebab ada kehadiran air. Okey, kehadiran air. Sebab kita letak 2 cawan air tu. Jadi kalau dia sedikit pekat, sedikit kering, dia lagi tahan. Kemudian tunggu dia sejuk dulu, baru masuk dalam bekas yang bertutup. Teacher bagi terpulang kepada kamu, nak buat kreativiti, kamu nak cipta logo ataupun label kamu sendiri. Nak namakan jam nenas apa. Jam nenas Christina contoh. Kamu pun lukis-lukis gambar nenas, tak kisah, tampal dekat bekas tu. Itu hasil teacher nak nanti itu dalam video kamu jugalah. Okey. Gambar pun kena ambil. Macam tu. Teacher nak cara-cara video tu kamu tulislah bahan-bahan yang diperlukan. Contoh teacher beritahu bahan-bahan diperlukan sebiji nenas. Tunjuklah buah nenas kamu. 250 gram gula dan 2 cawan air. Pertama kita kupas macam orang buat program masakan dekat dalam TV tu. Okey. Ini contohnya lah. Ini abang kamu yang pernah buat. Ini siapa nama? Danish. Adam Danish. Dia buat jam nenas. Tu dia letak, nampak dia. Ini teacher cakap bagus ni, cumanya teacher ini bergambar. Kalau nak buat gambar macam ni, tapi sayang sekali dia buat cantik. Kalau di video kan lagi cantik sebab teacher nampak step by step dia buat tu. Dia masak, dia tunggu sejuk, dia masuk dah balang, semua ada. Step dia semua ada, tapi dia tak videokan. Macam sayang pula teacher rasa. Ni pun sama. Jam nenas Akila. Nampak tak label dia buat? Macam mana dia cakap? Tapi label kan boleh lagi kreatif nak warnakan. Ini kalau bergambar macam ni. Again, dia cakap kalau boleh dengan video. Siap dia tunjuk, dia menikmati. Jam nenas tak payah tunggu sampai 10 hari. Nak menikmati dah sejuk, dah boleh makan dah. Okey? Ini contoh. Okey? Yang kedua, pilihan nak buat cara-cara telur masin. Ini teacher pernah buat juga. Telur masin. Tapi teacher sebab ini buat dekat makmal, tak ada pula gambarnya. Yang 2 tadi tu PKP tahun lepas sebab tu ada gambar. Okey, 5 biji telur itik dibersihkan. Kena bersihkan kena bersihkan. Tak nak ada taik-taik. Teacher, kalau nak guna telur ayam boleh tak? Boleh. Tapi telur ayam kulit dia lebih tebal berbanding telur itik. Jadi dia mengambil masa lebih lama lah untuk masin. Okey, 5 sudu besar garam kasar. Ni dia punya formula dia. 1 sudu besar untuk sebiji telur. Kalau mak awak kata buatlah banyak sikit. Jadi tengoklah kalau guna 10 biji, 10 sudu garam kasar. Garam kasar 1 liter air atau secukupnya lah. Kita nak air tu sampai menutupi telur tu. 1 liter air ni untuk 5 biji telur tau. Kalau kamu buat 10, maksudnya air 2 liter lah. Pertama, kita masak garam dengan air sehingga garam hancur betul dan bagi dia likat sikit ya. Lepas tu biarkan sejuk. Tolong yang tadi jam pun guna pisau dengan guna dapur, tolonglah berhati-hati di bawah pengawasan orang dewasa. Telur masin ni pun kita guna dapur gas melibatkan api, minta tolonglah berhati-hati. Kemudian bagi dia sejuk, pastikan dia sejuk ya. Takut pecah pula telur kamu.
Bagi dia sejuk. Kamu dah susun telur tu dalam bekas kan. Kemudian kamu tuang air garam tadi dalam bekas. Tutup rapat. Tutup rapat. Kamu labelkan. Tulislah macam biasalah telur masin siapa tadi. Telur masin Haziq. Haziq, salted egg ke apa-apa je. Jangan lupa tulis tarikh kamu buat. Sebab kita nak biarkan selama 10 hari. Kita nak kira berapa hari ia betul-betul jadi telur masin. Jadi selepas, maksudnya video ni sampai kamu labelkan je lah. Okay. Maksudnya selepas 10 hari tu kamu nak makan, nanti kita buat ni ya. Kita buat presentation sama-sama sendiri. Teacher tak tahu berapa orang akan buat ni. Kita cuba ya. Buat Google Meet ke, Telegram video chat ke, WhatsApp ke. Tolong feedback kat teacher dekat WhatsApp. Teacher, kita nak buat apa? Tolong vote dekat grup murid-murid tu. Okey, ni kejadian telur masin. Sedap ni. Okey, pilihan ketiga, jeruk buah. Satu lagi dulu, teacher bagi option satu lagi dulu jeruk cili. Tapi rasanya kat sini jarang makan jeruk cili. Teacher tak payahlah takut membazir pula. Benda yang kamu tak makan. Kita buat benda yang kamu boleh makan. Okey, cara-cara membuat jeruk buah. Buah pilihan. Kamu boleh pilih apa buah yang kamu fikirkan boleh dijerukkan. Contoh mangga. Tapi kena muda ya. Jangan mangga masak tak jadi. Dia kena benda yang tak besar, yang tak hancur. Mangga, jambu batu boleh. Betik boleh. Apple hijau boleh. Nenas muda ya, tak nak nenas masak nanti bila air jeruk tu keruh, dia jadi cepat rosak tau jeruk kamu, dah tak jadi pengawetan. Okey? Buah kedondong boleh, cermai boleh, apa-apa buah yang kamu fikir boleh dijerukkan. Okey? Kemudian garam, gula dan cuka. Caranya sama juga kamu buat video. Okey, bahan yang diperlukan ialah bagi tahu. Penjerukan ada dalam buku revisi muka surat 272. Teacher ringkaskan je cara dia kat sini. Pertama kamu hiris dululah, hiris buah tu yang sesuai, jangan besar sangat, jangan kecil sangat, jangan hancur, jangan cincang. Ini hiris hiris buah, hirisan buah dah hiris tu dicuci. Dah cuci kena toast kering. Toast kering, kamu sebut je lah toast kering. Kamu nak pause kejap ke ataupun tak, toast kering. Kemudian kita gaul. Ini video ni susah sikit kamu nak buat sebab kita kena semalaman. Jadi kamu kena buat beberapa video kemudian combine. Kalau kamu tak tahu nak combine, kamu bagi je video tu kat teacher, biar teacher combine. Edit lah, maksudnya contoh kamu buat video sampai kamu toast hingga kering dah habis, kamu off lah video tu. Okay. Kemudian dah kering, kamu hiris buah yang dicampur tadi, hirisan buah tadi kamu campur dengan garam tadi dan biar semalaman. Biar kat luar je. Tutuplah tapinya. Kena tutup ya, jangan tak tutup. Tak hygienik, nanti takut masuk haiwan lain. Kamu pun buat video, kamu gaul dengan garam. Kamu biar tutup. Dah habis satu video, dah 2 video kan. Esoknya, kita kata semalaman, kamu ambil hirisan buah tadi, kamu cuci dan toastkan. Toast biar je dulu. Biar airnya keluar je dulu. Sementara kamu toast tu, kamu boleh buat larutan gula. Larutan gula maksudnya air, gula dengan air lah. Boleh masak atas dapur. Lepas tu tambah cuka. Kemudian tunggu sejuk juga ya. Ingat ya, apa-apa larutan, air yang kamu guna mesti sejuk. Kalau dia tak sejuk, nanti cepat rosak. Okey? Kemudian kamu boleh, kalau cakap teacher, saya dah stop, saya buat lagi, sambung lagi. Sambung, kamu cakap tau. Video tu kamu kena bercakap, jangan diam. Kemudian dah tambah larutan gula dengan cuka tu masuk dalam balang, letak buah, tutup rapat, labelkan. Macam biasalah, jeruk apa kamu pakai? Jeruk mangga. Ni, contoh. Jeruk, betik, ain. Apa-apa je. Ingat ya, tak apa kalau kamu nak bagi video yang berbeza, cuma labelkan lah supaya tak apa, teacher edit pun tak apa, video kamu teacher combinekan. Alright, ini contoh-contoh jeruk yang dah dibuat ni, jeruk mangga. Ni jeruk betik. Jeruk, ni cakap apple hijau. Sedap tau jeruk apple hijau.
Sebenarnya ada kakak abang kamu buat jeruk-jeruk ni dulu. Teacher tak jumpa gambar-gambarnya kat mana. Teacher cuba cari. Tak ada. Ni jeruk jambu. Sedap. Semua sedap. Teacher nak buat jeruk mangga asam boy boleh tak? Boleh. Jeruk asam boy kita letak garam dan gula. Itu adalah salah satu penjerukan. Cili tu nak sedapkan. Okey. Apa ni? Okey. Ini kamu punya tugasan. Tugasan kamu adalah satu nota. Nota tadi, kepentingan teknologi pengawetan makanan. Yang kedua, proses pengawetan makanan. Itu video. Video. Itu saja. Untuk kali ni lama sikit kan? Apa-apa kalau tak faham, boleh WhatsApp teacher bertanya. Okey. Janganlah sampai seorang pun tak ada. Buatlah. Ini projek kamu tahun 6. Teacher nak bagi markah pun tak tahu bila kamu tak ada projek. Okey? Itu saja daripada teacher. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.